wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wasakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Rabb Musa wa Harun Rabb Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wa nura bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah, puji-puja ke atas puji-puja di atas Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah inayahnya pada malam ini diberi keizinan, ruang dan peluang untuk sama-sama di dalam page sejarah Cenoh, ya, barisan Cenoh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini bersama dengan tetamu khas yang dibawa khas, Al-Fadhil Al-Mukarram, Al-Ustaz Abu Ammar, ya, nama timbangannya Abu Ammar Samantani, yang namanya iaitu Ustaz Ahmad Ridha bin Abdul Ghaffar, yang mana beliau anak jati Pahang, asal Pahang, dan beliau terlibat langsung bertahun-tahun lah dalam pengkajian beliau, research beliau dalam mengenai dengan sejarah kemasukan Islam di negeri Pahang, umumnya di alam Melayu dan lebih khusus di negeri Pahang. Dan insya-Allah pada malam ini kita beruntung bagi mereka-mereka yang dapat ikut live. Ini julung-julung kali ni Ustaz kita buat ni. Jadi pihak kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban dan jazakumullah khairan jazak. Mudah-mudahan Allah Taala dilimpahi, Allah Taala melimpahkan keberkatan, dipanjangkan umur Ustaz, dimurahkan rezeki Ustaz, keluarga selamat dunia dan akhirat. Allahumma amin. Amin. Sebelum kita nak jemput Ustaz, nak ajak sebelum Ustaz, saya nak tengok dulu apa pada malam ini yang bersama dengan kita, kalau suara tu clear, okey, terus on, clear. Yang mana belum share, tolong share, ya. Mudah-mudahan mereka-mereka yang ada berminat tentang fakta, tentang sejarah, yang dia boleh mengikuti program kita pada malam ni, insya-Allah. Bagi mereka-mereka yang ingin, soalan insya-Allah akan dibukakan pada penghujung program kita. InsyaAllah kita bersesi dalam lebih kurang sejam lah, ya, insyaAllah. Boleh Ustaz, ya? Sejam, insyaAllah. InsyaAllah boleh. Kalau ada hujung program nanti kita ada soal jawab untuk ada penambah maklumat. Contohnya kalau ada yang mengikuti kita tahu makam-makam aulia sejarah-sejarah, kita boleh kongsi dengan kita. Kalau ada makam ataupun kubur-kubur lama, batu-batu lama, insyaAllah kita pergi. Ustaz Ridha akan pergi, kita akan pergi tengok, kita akan kaji di sana, insyaAllah. Okey, sebelum kita jemput Ustaz, kita doakan sikit, mudah-mudahan dalam PKP ni, lockdown ni, Allah SWT mengangkatkan wabak, balak, ya. Allah SWT lindungi kita dari penyakit, dan Allah SWT beri syifa kepada mereka-mereka yang diujikan dengan virus, yang diujikan dengan balak ini. Mudah-mudahan Allah SWT mengangkatnya dengan syifaan ajilan di bumi Malaysia khususnya, wabil umum di dunia, wabil amnya, insya-Allah. Okey, insya-Allah sebagaimana saya dimaklum, Ustaz akan memberikan dua perkara poin yang penting. Pertama, Ustaz akan mengkupaskan mengenai kedatangan Islam secara umum di alam Melayu. Boleh disebutkan di Nusantara atau alam Melayu, insya-Allah. Lebih kurang dalam 20 minit. Dan juga kita akan ada sedikit soal jawab ataupun pertanyaan. Jikalau ada orang yang penonton ataupun yang ikut live kita ingin menanyakan soalan, dan sesi kedua lebih kurang 20 minit kita ada pula Ustaz akan menyebut tentang poin kedatangan Islam khusus di negeri Pahang. Abad ke abad, siapa dia tokoh-tokoh dan tempat dan lokasinya. InsyaAllah yang masa akan datang, kita ni teknik belum kita pandai lagi, kita akan masukkan gambar-gambar Ustaz. Gambar-gambar makam-makam tu yang pergi tu, insyaAllah. Tapi kita tak tahu lagi cara macam mana. InsyaAllah akan datang, kita akan memprogram yang lagi akan datang. Jadi pihak kami mengucapkan ribuan terima kasih, amat-amat terima kasih, jazakumullah khairan katsira di atas kesudian Ustaz pada malam ni. Jadi saya tak ingin melanjutkan lagi ucapan saya teruskan kepada Ustaz Ahmad Ridha yang nama timbangannya Abu Ammar Samantani untuk terus menceritakan peringkat awal kedatangan Islam. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa afdalus salati wa atammut taslim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Al-Fadil, sahabat saya Al-Fadil Ustaz Barakatullah. Seterusnya kepada sidang penonton yang secara live bersama dengan kita pada malam ini. Pertama sekalinya saya mengucapkan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan pada malam ini kita dapat sama-sama menjayakan satu pertemuan yang kita namakan sebagai pertemuan secara ilmiah tentang sejarah yang begitu penting. Kerana manusia perlu memahami sejarah. Kalau dia tidak memahami sejarah, nanti dia diajar oleh sejarah. Oleh kerana itulah pada malam ini Alhamdulillah kita dapat bersama-sama dan saya ucapkan ribuan terima kasih terutamanya kepada sahabat saya Al-Fadil Ustaz Barakatullah yang membuat program ini, menjayakan program, dan saya difahamkan akan ada lagi program-program yang akan datang yang berkaitan dengan sejarah, yang berkaitan dengan peranan-peranan tokoh-tokoh para alim ulama kita yang boleh memberi pengajaran kepada kita. Kita boleh mengambil pengajaran, mengambil iktibar daripada apa yang dilalui di dalam perjalanan program yang kita akan adakan. Dan pada malam ini sebagaimana yang disebut oleh Ustaz Barakatullah tadi, iaitu berkenaan dengan kedatangan Islam awal, Islam di Nusantara ini sebenarnya sudah lama, walaupun kalau kita lihat daripada penjajah mereka mengatakan Islam ini baru lagi datang zaman Melaka, tetapi sebenarnya Islam ini datang dah lama, iaitu pada tahun 44 Hijrah, 664 Masihi. Telah pun ada batu nisan Syekh Muhammad Al-Yamani yang ditemui di atas puncak bukit di Barus, Sumatera Utara, yang mana di sana tertulis dengan jelas tahun dia, Syekh Muhammad Al-Yamani ini pada tahun 44 Hijrah bersamaan dengan tahun 664 Masihi. Ini kalau kita berdasarkan arkeologi lah, artifak yang kita dapat oleh para pekaji kita yang terkini yang mengkaji, termasuklah dalam tulisan-tulisan yang saya tulis di dalam buku. Begitu juga kita lihat pada tahun 48 Hijrah, iaitu bersamaan dengan 668 Masihi. Ada batu nisan Syekh Ruknuddin di Barus. Sebab Barus ini tempat, kalau siapa yang ada kesempatan pergilah, inilah tempat yang paling awal, Kapur Barus. Kapur itu dikatakan sebenarnya bahasa Melayu yang diarabkan. Ini telah dikaji oleh boleh tengoklah, ada pakar bahasa yang datang daripada tempat kita. Begitu juga kita lihat ada teori yang mengatakan begitu. Kita lihat pada tahun 215 Hijrah, pada tahun 830 Masihi, penemui Seketul Batu ini yang Ustaz Barakatullah tulis tu. Seketul Batu yang tulis Ibnu Sardan. Sardan, bukan Sirdan. Sardan. Ibnu Sardan kan. Dah lama ini sebenarnya datang semenjak lepas daripada kewafatan Nabi SAW, dah ada Islam datang ke tempat kita. Jangan kita terpengaruh dengan teori-teori orientalis yang mengatakan Islam ini baru lagi sampai. Begitu juga kalau kita lihat batu nisan Syekh Abdullah Kumairi, Abdul Qadir bin Hussein, yang ditemui di Kampung Tanjung Inggris, Langgar, Kedah. Kedah ni juga di antara tempat yang terawal, yang disebut sebagai Kalah. Ditulis di dalam kitab. Ada menulis bagaimana oleh Ibnu Mas'udi, bagaimana tempat
Islam, mereka pelayaran mereka jauh ke timur itu berakhir dikalah sebelum sampai ke negeri China. Begitu juga pada tahun kita lihat pada tahun 1028 Masihi. Ya, ini yang berkaitan dengan negeri kita ni. Dipanggil apa ni? Batu nisan permatang pasir. Sebab dia telah permatang pasir. Yang dikenali oleh berdasarkan kepada oral tempatan dipanggil Keramat Teluk Cik Munah. Siapa dia orangnya tak tahu. Wallah alam. Dan ini ya, kita lihat batu nisan ini ada di Museum Sultan Abu Bakar. Ya, mana kita boleh lihatlah. Di antara khat kufi yang terawal yang kita boleh lihat di sini yang tertulis pada tahun 419 Hijrah bersamaan dengan 1028 Masihi. Dah lama ya. Yang mana membuktikan telah ada penempatan awal orang-orang Arab yang tinggal ya, di Pekan itu sendiri, di pematang pasir, Pekan Pahang di mana di situ dulu pelabuhan. Dan pematang pasir itu kalau kita tengok pada hari ini, ya Ustaz Barakatullah pun dah pergi, tempat itu jadi darat dah. Dulu adalah sungai. Ada laut dia, laut ya. Yang mana dulu tempat pelabuhan menandakan, dan batu itu sebenarnya ada orang pertikai lah sikit, ada orang kata kenapa tulisan khat kufi dia terlalu jelas, sebab dia tenggelam dalam pasir. Yang menyebab dia menjadi, dia tidak dimakan oleh angin matahari, yang menyebabkan dia tenggelam di dalam pasir. Dijumpa ketika digali kubur. Asal ceritanya orang kampung nak gali kubur, itu asal. Jumpa dalam tanah, bukannya dia duduk atas darat. Itu jawapan kepada orang yang mempertikaikan. Yang mengatakan kenapa tulisan dia begitu jelas. Nak dibanding dengan contoh makam Sultan Muhammad di Langgar, makam Sultan Ahmad di Lubuk Pelang, tak nampak dah dia punya khat ni. Begitu juga Syekh Abu Bakar di Temai, Said Abu Bakar di Temai, tak nampak dia punya tulisan. Kenapa yang di mata pasir ni nampak? Sebab dia tenggelam. Ini yang menunjukkan kepada kita bahawa Islam terlalu lama, termasuk di Pahang kita ni dah lama, penempatan orang Arab dah ada. Ya, begitu juga timba tembaga ya. Saya boleh bawa lah oleh kerana kita sebut Pahang ni. Timba tembaga yang dijumpai, boleh lihat di Museum Sultan Abu Bakar pada tahun 1300 lebih. Ya, telah ada masyarakat yang tertulis pada timba tembaga itu menggunakan timba itu untuk mengambil air semai untuk mandi-manda, dan digunakan oleh masyarakat Islam, yang menunjukkan pada ketika itu kalau mengikut sejarahnya Pahang berada di bawah kerajaan Siam. Tetapi masyarakat, dah ada masyarakat Islam. Dah ada masyarakat sebagaimana yang disebut oleh Lion Hand sebagai Pra-Melaka, yang telah pun Islam, orang Melayu. Ya, walaupun di sana ada di kalangan masyarakat yang belum Islam lagi, tetapi masyarakat Islam di kalangan orang Melayu yang bersama dengan masyarakat Arab, ada penempatan orang Islam itu sudah ada, kerana timba tembaga itu yang boleh dilihat sekarang ini di Museum Sultan Abu Bakar menunjukkan sudah ada komuniti. Kalau batu nisan tu boleh kita kata maknanya orang dia meninggal tanam kat situ, masyarakat belum lagi Islam, cuma ada beberapa orang saja pedagang yang datang. Tetapi bila dah ada timba tembaga, Islam telah datang ke Pahang ini sudah terlalu lama. 1300, tak silap saya 1300 berapa, dah boleh tengok dalam tarikh. 1300 lebih dah ada Islam di Pahang, masyarakat komuniti dia, iaitu terutamanya di Indrapura, nama bagi Pekan Pahang kita dulu. Begitu juga kita lihatnya pada tahun 1035 ya, yang mana di Tiang di Champa, selatan Vietnam, yang bertulisan khat kufi. Tulisan ini sukar dibaca tetapi tertera nama Sultan Mahmud. Champa dulu, Vietnam tu Champa, itu negeri Melayu. Dah ada, masyarakatnya ada Islam. Sultan Mahmud namanya. Ya, dan ada kesan peninggalan sejarah nak menunjukkan kepada kita bahawasanya pada ketika itu bila kita kata sultan ni, dah ada kerajaan Islam lah maknanya. Terawal ya, di Champa. Begitu juga kita lihat bagaimana batu nisan
Dicampar juga yang tertulis nama Abu Kamil yang bertarikh pada tahun 431 Hijrah bersamaan dengan 1039 Masihi. Banyak ya kalau kita nak kaji tentang penemuan-penemuan. Begitu juga pada tahun batu pada tahun 1082 bersamaan dengan 475 Hijrah. Ini ada dalam buku saya tertulis, batu nisan Fatimah binti Maimun yang ditemui di Leran, Jawa. Jawa Timur. Mana menunjukkan kepada kita, dan yang ini dia orang Jawa ni banyak menulis lah, orang ramai kan. Dia boleh tulis sampai bagaimana keturunan Siti Fatimah ini sampai kepada Parsi sana ya, yang pada ketika dulu Parsi itu orang Islam ya, ramai ya yang telah memeluk Islam. Dan bagaimana nama-nama tempat yang dia ada di Parsi itu boleh baca dalam buku saya bersamaan dengan nama-nama yang ada di Jawa sana. Jadi maknanya telah ada satu komuniti masyarakat yang dah begitu besar Islam di tanah Jawa, walaupun kita kata pada ketika itu kerajaan yang menguasainya adalah kerajaan Majapahit. Tetapi telah ada komuniti Islam di sana. Begitu juga kita lihat bagaimana di Kelantan ni. Di Kelantan adanya dipanggil Julus Kelantan. Ini pun Ustaz Barakatullah Selihat ada tulis, baguslah Dalam buku saya pun ada tulis siling. Ini siling. Yang nak menunjukkan bila siling ini, sahabat-sahabat sekalian, bahawa itu menunjukkan bahawasanya telah ada kerajaan. Bukan lagi komuniti, kerajaan Islam. Ya, pada tahun 1181 Hijrah. Ya, ada kerajaan ya, penemuan ya. Kerana mata wang itu bukan mata wang, kalau mata wang itu daripada mata wang Timur Tengah, itu kita tak pelik. Ini mata wang itu cap kerajaan negeri. Kelantan, Julus Kelantan dipanggil, ya, yang dijumpa dinar emas di Tumpat Kelantan, ya, yang tulis perkataan Julus Kelantan Al-Mutawakkal 'ala Allah, yang bertarikh 577 bersamaan dengan 1181 Masihi. Ya, begitu juga kita lihat bagaimana selepas daripada itu tertegaknya kerajaan. Yang ini semua orang banyak tahu. Ya, sebelum pada batu nisan pendakwah yang bernama Ibnu Mahmud yang ditemui di Aceh Utara. Banyak lagi. Kemudian pada tahun 696 Hijrah bersamaan dengan 1297. Ini sultan yang terkenal yang dipanggil Sultan Malikus Saleh. Pasai. Ya dah. Kemudian begitulah seterusnya kita lihat bukti-bukti kedatangan Islam ke Nusantara ini telah terlalu lama. Yang perlu kita fahami iaitu semenjak selepas sahaja daripada kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zaman para sahabat lagi, zaman Bani Umayyah Khulafaur Rasyidin lagi, Bani Umayyah telah ada para ulama-ulama itu pendakwah yang datang ke Nusantara ini. Jadi kita kena, sebab itu kalau kita lihat ada 4 peringkat penyebaran dakwah Islam di alam Melayu ini. Yang mana kita kata pertama peringkat persinggahan yang dipanggil pada abad ke-7 hingga abad ke-8 Masihi. Ini 4 persinggahan, mereka singgah, mereka berdakwah. Ya, pedagang-pedagang Islam terutamanya dari tanah Arab. Di sini ada beberapa teori lah tentang kedatangan Islam. Teori tentang kedatangan Islam ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama daripada tanah Arab. Yang kedua daripada Gujarat. Yang ketiga daripada China. Sebenarnya teori ini semua benar. Kalau boleh baca saya punya buku yang saya tulis, betul. Tetapi yang asalnya sebagaimana yang disebut oleh itu Pak Hamka, yang asalnya sudah tentulah, begitu juga oleh Husin Jajaningrat dan beberapa tokoh-tokoh sejarah yang lain menyatakan bahawasanya sudah tentulah yang membawa Islam daripada tanah Arab. Kemudiannya oleh kerana sebahagian daripada pendakwah-pendakwah terutamanya golongan Ahlul Bait, mereka ini pergi ke India, Gujarat terutama. Ini memang benar dan menjadi gubernur kerajaan di Delhi dan Nasirabad yang menyebabkan pada ketika itu kerajaan Islam India pada ketika itu
ya, yang menjadi salah satu kerajaan yang terkuat juga. Mereka menghantar ulama-ulama ini di bawah khilafah Uthmaniyah ke Nusantara. Maka lahirlah rombongan pertama ulama secara besar-besaran, ya, datang daripada India, datang daripada Parsi, ya, yang bermula daripada Nakhoda Khalifah, ya, kalau saya boleh baca dalam buku saya, ya, mereka datang sebanyak 40 buah kapal ke Nusantara, yang diatar oleh Khilafah Uthmaniyah, dan ada catatan di dalam di Museum Uthmaniyah dalam sejarah mereka. Kemudian barulah peringkat yang kedua, peringkat pertapakan abad ke-9 hingga abad ke-12 Masihi. Ini tapak mereka mula. Tertubuhnya kerajaan Islam di alam Melayu bermula dengan kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak ini dia bukan kerajaan daripada tempatan, ya. Dia asal daripada kerajaan Parsi bercampur dengan Arab bercampur dengan Parsi. Dipanggil ada dua dinasti yang menguasai kerajaan ini, iaitu dinasti Aziziyah dengan dinasti Makhdum. Mereka ini keturunan Ahlul Bait, dan yang menguasai memang Arab Tulen. Arab Tulen betul, tak bercampur lagi dengan orang tempatan. Dan di antaranya yang terakhirnya yang dihantar ialah Maulana Abdul Aziz. Ya, Maulana Abdul Aziz ini yang mengislamkan selepas daripada itulah, beberapa tahun selepas daripada itu, mengislamkan Parameswara. Ini lanjutan dakwah, ya, kalau kita lihat bagaimana kerajaan Perlak. Kemudian pada peringkat penyebaran secara meluas, begitu juga kerajaan Kedah, ya, awal dah ada dah. Penyebaran secara meluas abad ke-13, munculnya kerajaan dakwah dan juga pusat penyebaran Islam di alam Melayu seperti Samudra Pasai. Pada ketika ini dia dah jadi suatu kuasa dah. Melaka, Demak, dan mereka saling bekerjasama di antara satu sama lain di dalam berhadapan dengan musuh-musuh penjajah selepas daripada itu, ya. Kemudian barulah peringkat pengukuhan dan persaingan pada abad ke-17 hingga ke abad 20 Masihi. Ini semua kita tahulah. Jadi di sinilah kita lihat dalam beberapa peristiwa yang penting yang berkaitan dengan dakwah Islam awal di alam Melayu ini. Pertama, kita kena faham wujudnya perkampungan pedagang Islam Arab di utara Sumatera. Barus terutamanya itu yang paling awal. Wujudnya penempatan pedagang Islam secara pedagang Islam Arab di Barus, ya. Kemudian Raja Sriwijaya yang bernama Lokita Varman telah menulis surat diplomatik kepada Khalifah Umayyah, iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini ada dalam buku saya pun ada. Kemudian kita lihat Raja Sriwijaya. Pada ketika itu dia tak Islam lagi. Dan ada teori kata lepas tu dia masuk Islam. Itu wallahualam lah, kita tak tahu, benda dah itu lama. Raja yang bernama mengutuskan surat kepada Khalifah Umayyah, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Juga ada surat pada ketika itu untuk menghantar pendakwah Islam. Zaman Sriwijaya lagi. Dan disitulah mula berputiknya Islam, ya, ke tanah Nusantara kita ini, sebagaimana yang saya sebut tadi, yang akhirnya bagaimana berkat kesabaran para alim ulama kita menyantuni masyarakat dengan mereka berdakwah sehingga akhirnya tertubuhnya masyarakat, komuniti, dan akhir sekali menubuhkan kerajaan Islam di seluruh Nusantara ini. Begitu juga kita lihat satu rombongan pendakwah, sikit lagi, satu rombongan pendakwah Islam yang terdiri dari 100 orang Arab, Parsi dan Hindi telah mendarat di Perlak. Ini dipanggil Nakhoda Khalifah, ya. Ini sejarah ni ada. Kemudian Said Abdul Aziz telah menubuhkan kerajaan Islam pertama di alam Melayu, iaitu kerajaan Perlak. Ini pada tahun 800 lebih, ya. Ratusan ribu pedagang-pedagang Islam Arab di kanton telah melarikan diri dan menetap di Kedah. Ini dia.
setelah Islam pergi sampai ke China, berlaku peperangan pada ketika itu dengan orang kafir yang menyebabkan ratusan ribu, ya, berlaku pembunuhan. Pendakwah-pendakwah Arab ini lari, ya, mereka menuju ke Kedah, membuka penempatan di Kedah. Syekh Abdullah Al-Yamani telah mengislamkan Raja Kedah, iaitu Maharaja Darbar Raja II, ya, atau Praong Mahawangsa. Ini nama orang dulu, ya. Dia telah Islamkan. Di sini kita lihat bagaimana peranan ulama. Raja Samudra Pasai iaitu Merah Silu, ini pun orang tahu. Ada seorang penulis sahabat saya, ya. Dia nak guna nama Merah Silu. Blog terkenal lah, ya. Seorang pekaji sejarah, peminat sejarah. Kerana nama ni lah, ya, Merah Silu ni ambil daripada nama apa ni, awal kepada Sultan Malikus Saleh, ya. Telah diislamkan oleh siapa? Oleh Syekh Ismail dan menukar namanya kepada Sultan Malikus Saleh. Syekh Ismail tukar nama Merah Silu itu kepada begitu juga ulama, ya. Kemudian kita tengok seorang pemerintah di Tidor, Maluku. Maluku ni lama dah masuk Islam. Di Tidor dan Maluku memeluk Islam dan memakai nama Kolano Nuruddin, ya. Ibnu Battuta menyaksikan, ni saya badanlah baca kitab Ibnu Battuta ni. Orang memang banyak ilmu, boleh ambil, ya, kitab dia. Pelayaran Ibnu Battuta. Bagaimana yang menyaksikan. Dia orang terjemah pun ada dah kan? Dia orang terjemah kan ada dah kan? Ya, ada terjemah. Saya pun tak tahu, saya baca tu yang Arab. Saya baca yang Arab, bagaimana dia cerita Allah. Banyak betul khazanah-khazanah dan bagaimana masyarakat-masyarakat yang dia cerita, persinggahan-persinggahan yang di tempat tu, Masya Allah. Hebat ulama kita dulu. Bagaimana mereka ini mencatat, ya, ini di antara sumber kita, ya, sumber kita yang paling strong lah, paling kuat lah, yang datang daripada, itu tak termasuk daripada makhtutah-makhtutah yang terdapat di Turki dan sebagainya, ya, antara Mesir, Skandaria. Begitu juga kita lihat bagaimana selepas pada tu menyaksikan pengamal Islam yang telah kukuh di Samudra Pasai. Saya baca dalam Ibnu Battuta bagaimana dia cerita istana dia hebat dia Samudra Pasai disinggah tu. Waktu tu zaman Sultan Malikus Zahir, anak kepada Sultan Malikus Saleh, dia datang. Dia kata pengamalan Islam yang kuat, ulama-ulama, dia kata. Sultan yang begitu berdamping dengan para alim ulama, masyarakat yang dekat dengan para alim ulama, hebat. Ya, kita boleh baca dalam catatan Ibnu Battuta. Begitu juga kita lihat bagaimana Raja Brunei yang bernama Awang Alak Betatar meluk Islam. Ya. Kemudian selepas daripada itu bagaimana dia tak ada anak kan. Dia mengambil Syarif Ajlan yang daripada keturunan Nabi SAW menjadi menantu dia dan menjadi Sultan Brunei yang menitiskan darah silsilah Kesultanan Brunei sehingga kepada hari ini. Begitu juga Raja Baginda itu seorang pendakwah Islam yang berasal dari Minangkabau. Tiba di Sulu mengislamkan penduduk Sulu. Said Abdul Aziz mengislamkan para Meswara. Ini kita lihat awal, ya, bagaimana para alim, peranan ulama kita awal di Nusantara. Pengorbanan mereka datang, duduk dalam hutan, dah. Zaman dulu, ya, ikut sungai, hutan belantara, bagaimana dengan kesungguhan mereka belayar, ya, berjumpa dengan masyarakat, berjumpa dengan penduduk tempatan Nusantara ini untuk mengislamkan. Hebat, yang sepatutnya menjadi semangat kepada kita untuk mengikut jejak langkah mereka berdakwah mengislamkan penduduk tempatan Nusantara kita ni. Alhamdulillah. Jadi itulah saya rasa sekadar sepitah lalu berkenaan dengan kedatangan awal Islam di Nusantara. Banyak lagi boleh kita ambil, ya, kalau kita lihat dalam buku saya itu banyak dan boleh baca. Alhamdulillah dalam tulisan-tulisan yang begitu dah banyak pada hari ini yang menulis tentang sejarah kedatangan Islam kita di Nusantara ini. Wallahu a'lam. Barakallah, jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah, huraian yang begitu jelas dan juga huraian yang begitu terang. Alhamdulillah, rasa sangat-sangat bermanfaatlah
Bagi mereka yang tak boleh ikut malam ni memang rugilah, tapi kalau yang live ni insya-Allah kita rakam, dia boleh follow balik, satu manfaat yang besar. Okeylah Ustaz. Maknanya bagi saya sejarah macam ni jarang sangat orang yang boleh ungkap, melainkan kalau ada seminar besar ataupun seminar pakar-pakar pekaji yang bertaraf-taraf hebatlah di universiti dia orang boleh pergi. Kita nak pergi pun bukan boleh masuk. Tapi ni ada daripada kalangan di keliling kita ni yang tahapnya dah masya-Allah tabarakallah, yang boleh kita tahu lebih jauh lagi Islam tu. Maknanya banyak fakta-fakta sejarah kita ni telah dimanipulasikan oleh pihak-pihak barat. Mana Sabah dah British penjajah ni jajah kita ni, menjajahkan fikiran kita, fikrah kita, adat kita, banyak berkaitan dengan sejarah kita. Dan yang saya tahu bahawasanya daripada kawan manuskrip sejarah Islam di alam Melayu ni banyak berada di Eropah, di Oxford dan sebagainya. Dan ada di sana muzium-muzium yang personal, galeri yang personal yang menyimpan khazanah-khazanah ulama-ulama Islam. Walhal di sana banyak ulama mengarang syair-syair, kitab-kitab, tapi dia angkutnya dari sana. Diangkut ke tu, tak tahu pengkaji-pengkaji menyebut begitulah. Tapi alhamdulillah, rupanya Melayu ni, Islam ni bukan daripada Melaka sebagaimana yang ceritakan. Bahkan sebelum daripada tu, zaman sahabat, zaman tabi'i dah cukup kuat, ya, dah cukup kuat. Yang gelombang, berapa gelombang yang Ustaz sebut tadi ya, duf'ah, berapa gelombang? Berempat gelombang. Gelombang pertama disebutkan secara runcit ataupun secara singgahan. Kemudian gelombang yang saya dapat faham, gelombang yang kedua, duf'ah yang kedua, secara bertapak untuk untuk membuat empire yang besar, kerajaan. Seterusnya pada gelombang yang ketiga, keempat itu, pendakwah-pendakwah yang datang mengukuhkan lagi akidah-akidah yang ada. Masya Allah, tabarakallah. Cuma sekejap Ustaz, saya nak tengok di sini, engku tadi, engku dia kata ada follower, ada. Saya pun tak tengok kat mana. Engku boleh keluar sekejap engku? Engku Rizwan ni, sekarang ni tak keluar. Dekat Ustaz tu nampak tak orang-orang yang komen, ada tak? Keluar tak? Ke kosong je? Dia tak ada keluar komen, dia cuma tak ada keluar chat, tak tahu. Engku Rizwan, tolong bantu sikit. Biasa je kalau kita buat live guna FB saya tu, dia orang akan keluar orang yang komen. Tapi di sini tak keluar apa pun. Tu nak tanya engku tu macam mana, nak tekan kat mana? Sebab takut-takut ada soalan ke daripada orang yang mengikut kita. Engku mungkin tak ada, biasa dia ada belakang kita ni. Mungkin dia keluar kejap tadi. Sebab saya tak tengok orang yang ada komen ke apa sebelah, mungkin ada ni patutnya. Tapi kita tak biasa lagi dengan cara pakai ni chat. Baru. Ya? Ada tulis chat sini tapi kita tak tahu berapa orang komen. First time saya baru buat program ni, first time guna pakai program StreamYard ni, baru yang kali pertama. Jadi kita tak kerti lagi. Okey engku, okey, mungkin dia keluar lah tu. Kalau kita boleh tengok komen-komen ataupun daripada pertanyaan tu, mungkin kita boleh bersama dengan Ustaz, insya-Allah. Bismillah. Ustaz tekan kamera. Okey, mungkin benda-benda macam ni kalau boleh catat, kita catatkan ya. Kalau kita boleh nanti ada sisi soal jawab ataupun kita ada soalan yang nak ajukan, kita boleh tanya Ustaz Ahmad Redha. Sebab dia dalam dia tu boleh dapati buku yang dia buat lebih kurang layan 1000 muka surat. Kalau orang faham mungkin dah ramai dapat. Bagi mereka masih belum dapat, boleh terus ikut dia, nanti dia bagi nombor telefon, boleh call dia, sehingga buku ni cukup bermanfaat sebagai sumber kajian ataupun boleh kita simpan kat rumah untuk tengok sejarah tanah air. Sebab nanti kita akan Ustaz Redha ni kita mengenai kaitan sejarah ni dia faham.
slot yang kedua ni beliau akan cerita tentang sejarah negeri Pahang. Okey. Okey, sekarang kita tunggu tengok live yang ramai yang ikut ni, ada soalan ataupun ada apa yang pertanyaan yang dianjurkan kepada Ustaz Ahmad Redha. Jadi saya tunggu daripada Engku ni. Engku ada tak yang apa? Tengok saya tak tengok komen, tak keluar apa komen di sini. Tak keluar komen di sini. Cuba kalau boleh. Kat mana di sini? Okay, Ustaz Ahmad Ridha tadi mungkin dia tertekan satu benda apa tersalah tekan tu. InsyaAllah. Balik. Nanti kejap. Dia tertekan tu. Okey. Okey, saya rasa setakat dulu, nanti kalau kita boleh apa namanya untuk tengok komen-komen ataupun apa yang boleh kita ajukan soalan tu, nanti kita bersiaran langsung. Saya rasa setakat malam ni dulu untuk kita apa namanya mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat daripada program yang ada yang cukup manfaat pada malam ini, insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan bertubuh pada kita, keluarga kita, dan Allah Taala ampuni segala dosa-dosa kita. Allah Subhanahu Wa Taala menjauhi wabak, balak, dan juga Allah Taala beri syifa wa ajilan, dan Allah Subhanahu beri ketabahan, kekuatan pada mereka yang diujikan dengan wabak ini, dan mudah Allah Taala mengampuni dosa ibu bapa kita dan seluruh muslimin dan muslimat. Okey, Ustaz Ahmad Ridha mungkin tak, dia tertekan suatu benda tu tak keluar. Jadi pihak kami mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada beliau yang sanggup datang program ini. Nanti kalau ada apa namanya para penonton yang ingin bersama dengan beliau, nanti kita buat program yang akan datang mungkin minggu depan ke, kalau berminat untuk dengar balik cerita sambungan nanti, kita akan adakan kembali program ini insya-Allah bersama dengan beliau. Rasanya belum cukup lagi sebab sejarah Pahang kita tak dengar lagi. Mungkin ada permasalahan teknikal ni lah. Okey, jadi tu saya habiskan dulu program ni. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Join the show. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz Barakatullah masuk. Tadi terputus lah. Ke dah? Join the show lah. Ustaz Barakatullah, mungkin Ustaz Barakatullah dah tinggal tadi. Kalau minta kita nak sambung yang kedua, tadi ada teknikal sikit Program ni saya tak pernah pakai program ni. Program apa ni yang baru ni. Hello, Assalamualaikum. Okay Ustaz, Cuba masuk. Masuk. Dah invite dah tadi. Okey, saya masuk. Cantik, jelas. Betul. Okey Ustaz, ada sambungan lagi. Okey. Okey. Kau boleh dengar Ustaz? Okey. Kita sambung balik. Sambung Ustaz tak keluar pula ni. Nanti dah sabar. You lost connection to Okey, kami memohon kemaafan lah. Sebab apa, daripada pihak penonton yang ikut pada malam ni, kita pun baru permulaan menggunakan program ni. Format ataupun cara teknikal memang ada masalah, tapi tak apalah, mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dengan kekerasan kita. Kita sebelum mengakhiri program kita ni, patut kita ada resolusi ataupun sedikit ikhtisar daripada Ustaz. Tapi anda tak nampak gambar Ustaz ni? Sekejap. Gelap ni. Jangan tak tutup api lagi. Jangan padam api lagi. Mungkin ada ikhtisar mengenai dengan apa namanya yang kedua tadi mengenai dengan kebangkitan Islam di Pahang. Kita nak dengar kupasan dari Ustaz. Sebab tak habis lagi tadi tentang kemasukan Islam di Nusantara secara umum. Beliau dah cerita kemasukan Islam di Pahang, khusus di Pahang, setelah ditemui di Pematang Pasir di Pekan 1028 Masihi, satu batu nisan yang tertanam bila mana penduduk kampung menggalikan akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menggalikan akan kubur, dijumpai satu batu nisan yang tertulis khat 1028 pemilik seorang Arab, bermakna kemasukan Islam adalah peringkat yang pertama, adalah cukup kuat. Pada gelombang duf'ah yang pertama, waktu persinggahan dan juga secara runsik. Belum ada lagi empire. Kemudian gelombang yang kedua, gelombang yang ketiga, itulah keadaan pertapakan dan juga untuk empire. Okey Ustaz ya? Alhamdulillah. Okey, sesi yang kedua Ustaz. Saya nak jemput pula Ustaz, nak minta minta Ustaz buat ikhtisar lah, ringkasan dalam 15 minit mengenai kemasukan Islam di Pahang. Tadi kita secara umum kita dengar dalam Nusantara, alam Melayu, gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga, dan di Pahang. Di Pahang. Ustaz tengok ada komen-komen orang. Saya tak dapat jumpa lagi, tak tengok dekat mana nak apa, tengok. Tekan. Ada ramai yang komen, tanya soalan. Ustaz.
Suara tak keluar Ustaz. Suara tak keluar Ustaz. Ustaz tekan mix tu, tekan sekali lagi. Kat mix tu. Tertutup suara Ustaz tu. Saya tak dengar. Mungkin ada teknikal sikit lagi insya-Allah. Mungkin di luar sana penonton ingin dengar lagi cerita ni, macam-macam cerita lagi insya-Allah tentang apa pengaruh Islam yang kuat hingga ke bumi Pahang. I see. Tutuplah pintu. Game air. Air sejuk. Lek. Kakak ingat itu waktu mula. Tak. Tunggu Ustaz. Mungkin ada masalah teknikal sikit. Cak ni apa? Yang tak tenggelam pula kan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu dengar suara. Tenggelam sejak suara tadi. Okey. Kita dengar Ustaz mengenai dengan sejarah negeri Pahang, kemasukan Islam pula. Baik. Berkenaan dengan sejarah negeri Pahang ini, agak itu pertama sekali agak menyedihkanlah sedikit, ya, di peringkat pertengahannya. Kalau di peringkat pertama sebagaimana yang saya sebut tadi, kita ada dua lah penemuan ekologi yang paling penting, batu nisan dan timba tembaga, ya, artifak yang paling penting. Yang pertamanya batu nisan pematang pasir, keramat Teluk Cik Mun. Duanya kita timba tembaga, ya, yang ditemui di Pekan Pahang. Itulah berapa Masihi timba tembaga Ustaz? Timba tembaga berapa Masihi? Timba tembaga tu pada tahun 1300 lebih lah, saya kena tengok dalam buku saya dulu. 1300 lebih, mana awal jugalah. Awal lah, dia ada komuniti Islam. Dan kemudian lepas pada tu kita tidak dapat apa-apa perkembangan, ya, dalam tulisan berkenaan dengan adanya tokoh-tokoh ulama, yang melainkan oleh kerana pada ketika itu Pahang dia berada di bawah kerajaan, kita semua tahu, ya, selepas Melaka menewaskan pemerintahan Siam di Pahang ini, dengan terbunuhnya Maharaja Dewa Sura, anaknya Puteri Wenang masuk Islam, ya, dan berkahwin dengan Sultan Mansur Shah, tak silap saya, kemudian dapat anak, ya, Sultan Muhammad dan Sultan Ahmad, ya. Yang mana Sultan Muhammad itulah dirajakan di Pahang dalam peristiwa kes main sepak raga tu, terkena kepada anak bendahara, terkena kepada dia tersepak, anak bendahara tersepak daripada sepak raga, terkena kepada Desta Sultan Muhammad yang menyebabkan dia bunuh. Kemudian dihantar sebagaimana yang disebut dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin, ya. Kemudian dihantar ke Pahang. Dan daripada Melaka ini kita kena ingat, maknanya Pahang ini rajanya datang, sultannya datang daripada bila tertewasnya Maharaja Siam, Maharaja Dewa Sura, ya, walaupun pada ketika itu dah ada dah penempatan orang Islam, ya, tetapi mungkinlah penempatan secara kecil, belum lagi menguasai kerajaan Pahang, belum lagi menguasai seluruh rakyat di negeri Pahang. Tetapi kita melihat ketika datangnya Melaka itulah, Raja Melaka itulah datang bersama dengannya sudah tentu para alim ulama.
para alim ulama yang datang, dan sebagaimana yang disebut di dalam, baik dalam hikayat Hang Tuah ataupun di dalam sejarah Melayu Sulalatus Salatin Tun Sri Lanang, menyatakan adanya seorang tokoh yang bernama Nakhoda Said Ahmad. Nakhoda Said Ahmad ini di dalam kajian saya adalah anak kepada Mufti Melaka, Nakhoda Said Soleh, yang mana dia ini berketurunan Azmat Khan, keturunan Azmat Khan Ahlul Bait lah. Dan kita lihat apabila Sultan Muhammad mangkat, dan bila Sultan Ahmad dirajakan di Pahang, Sultan Ahmad itu sultan abang kepada Sultan Muhammad sebenarnya. Dan sepatutnya dia yang menjadi raja di Melaka. Ini konflik ini boleh baca dalam buku saya lah, tapi dia bertembung dengan adik-beradik adik-beradik satu ayah tapi mak lain Sultan menyebabkan dia diganti bila wafatnya, mangkatnya abang dia, adik dia Sultan Muhammad, Sultan Ahmad menjadi raja. Dan pada ketika itulah kita semua tahu sebagaimana disebut di dalam hikayat Hang Tuah, bagaimana Hang Tuah, kalau dalam hikayat Hang Tuah yang colek Tun Teja, Ratna Benggala. Tapi dalam sejarah Melayu yang mencoleknya ialah Hang Nadim. Di situlah kita lihat mula Sultan Ahmad, kemudian negeri Sultan Ahmad berlaku beberapa peristiwa yang mengaibkan kepada Sultan Ahmad. Dahlah tunang dia dicolek, ataupun tunang orang kanan dia iaitu Megat Panji Alam dicolek. Dia berlainan sikit besi antara antara Sultan itu, antara sejarah Melayu dengan hikayat Hang Tuah. Yang menyebabkan Sultan, kita nak skip yang tu, cerita tu kita nak cerita. Sultan Ahmad ini dia lari ke Lubuk Pelang. Tu yang cerita kita nak, Bukit Ketupat sekarang ini. Di Lubuk Pelang. Kerana di sana dia lari, disebut sebagaimana disebut dalam sejarah Melayu, dia lari sehingga dia lari merajuk kerana tunang dia dicolek, kerana dia dihina, dan kerana ada riwayat kata dia kalah perang bila Melaka datang menyerang, ia menyebabkan dia lari merajuk pergi ke Lubuk Pelang. Dan di sana sudah ada guru yang membimbing, dalam masalah tarikat. Maknanya sudah ada pondok, sudah ada penempatan masyarakat yang ada pusat pengajian yang telah dibuka untuk membimbing masyarakat secara, kerana kita tahu alam Melayu ini dibawa oleh golongan ahli sufi, ahli tasawuf. Itu kita tak boleh nafi. Waktu tu pada berapa Masih, Ustaz? Bertarikat. Kita 1600. Ya. 1600 Masih ke 1700 Masih? Itu pada zaman 1500 lebih. 1500 lebih. Maknanya di Lubuk Pelang tu, di tempat tu bermakna ada institusi pengajian di situ. Ada institusi pengajian dan pondok dah ada lah, kita kata pondok. Yang menguasai jalan penarikan, jalan penarikan itu Nakhoda Said Ahmad ni. Dan saya mengesyaki Nakhoda Said Ahmad ni dia keturunan Azmat Khan. Dan kalau di dalam catatan sejarah Azmat Khan daripada India menyatakan bahawasanya Pahang ini antara tempat yang disinggahi oleh keturunan mereka lah. Keturunan mereka Pahang. Ada dalam buku saya menyatakan mereka telah bagi ketika sejak zaman Said Husin Jabadil Kubra lagi, mereka ni golongan Ahlul Bait telah pun membahagi-bahagikan tempat. Termasuk Pahang ini ada beberapa tokoh ulama dan Melaka. Kalau kita tengok ulama yang ada di peringkat zaman itu, yang pertamanya Maulana Syekh Datuk Saleh, Mufti Melaka. Kemudian apabila berlaku perpindahan kekuasaan antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan Muzaffar Shah, jawatan Mufti Said Saleh berpindah kepada Syekh Syamsuddin Ahmad.
Syekh Syamsuddin ini bukanlah Syekh Syamsuddin As-Sumantri yang wafat di Melaka. Dia ada dua, Syekh Syamsuddin Ahmad ni lain. Bukan Syekh Syamsuddin As-Sumatrani. Sumatrani itu pun yang wafat di Melaka juga, berjihad menentang Portugis. Kemudian Maulana Ibrahim As-Samarkandi ini yang ditugaskan di Pahang. Begitu juga Kadim Maulana Munawar, Kadi Munawar. Ini ada nama dia di dalam lain pun ada tulis. Maulana Datuk Ahmad. Yang inilah yang belayar mengikut jalan penarikan. Kemudian ada seorang yang namanya datang daripada Melaka, Maulana Datuk Bayan ataupun Syekh Bayanullah. Yang kemudiannya nanti dia pergi ke Pagaruyung menjadi kadi Pagaruyung, menjadi kadi Padang Genting di Pagaruyung. Maulana Syekh Ismail Masyar Al-Jilani, Maulana Syekh Ibrahim. Ini nama-nama yang ada kat Melaka. Maulana Sadar Jahan, ini Maulana Sadar Jahan di peringkat awal lagi. Ini peringkat yang kedua. Yang sezaman lah, zaman dengan Syekh Ahmad yang ada disebut namanya di dalam sejarah Melayu dan di dalam sejarah sejarah Hang Tuah, Hikayat Hang Tuah. Dan saya menganggapkan mereka ni lah, Datuk Ahmad Datuk Saleh ini dia keturunan Maulana Maulana Isa Maulana Isa. Mereka inilah yang boleh jadi mana anggaran saya lah yang membuka pusat pengajian di Lubuk Pelang itu. Kerana mereka yang menguasai jalan pelayaran di situ. Di antara Sungai Pahang ini, yang pada ketika itu mereka dah guna jalan penarikan yang masuk Tasik Bera tu. Jadi dan kita kena ingat Tun Teja dicolek itu di jalan tu, jalan penarikan. Jalan penarikan ni dah lama dah tertulis di dalam peta. Dan sudah tentulah bila mereka datang lalu sana ni mereka berdakwah dan membuka pusat pengajian. Jadi cumanya bukti secara kukuh itu kita tak dapat. Yang kemudiannya kita lihat pada tahun 1600 pada ketika itu tertegaknya Kanun Pahang pada zaman Sultan Abdul Ghafur. Sultan Abdul Ghafur ni 1500 hujung dan 1590 lebih sampai 1600 lebih. Sultan Abdul Ghafur ini telah pun melaksanakan Kanun Islam Pahang, dan saya masih mencari siapa dia penulis, tetapi diceritakan Kanun Islam Pahang ini diambil daripada Kanun Melaka. Sudah tentulah ulama-ulama Melaka tadi. Dan begitu juga lah diguna pakai Kanun Perak, sama dia lebih kurang je. Dia ambil daripada pada ketika itu Melaka dah di bawah Portugis. Jadi dia ambil daripada Johor. Kerana bila Portugis tawan, kerajaan Melaka itu sultannya berpindah ke Johor. Kemudian barulah datang tokoh yang begitu hebat daripada Yaman pergi ke Aceh yang bernama Said Zainal Abidin bin Idrus. Bukan Al-Idrus bin Idrus marga dia masih menjadi khilaf lah di kalangan di kalangan ahli sejarah. Jadi saya tak masuklah tak nak berbahaslah tentang marga tu sebab dia ada khilaf sikit. Daripada kampung Pasir Raja, Aceh. Yang pada ketika itu kita kena ingat pada tahun awal 1600 Aceh dah mula naik. Dan keagungannya zaman Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, sebagaimana yang dicerita oleh dalam syair Tok Syihabuddin, Raja yang Saleh. Yang mereka menggunakan bahasa Melayu Aceh. Pada ketika itu dah datang ulama daripada Hadramaut itu, dia berkahwin, Syekh Idrus itu berkahwin dengan anak Sultan Aceh pada ketika itu. Jadi dapat Said bernama Said Said Zainal Abidin datang ke Muar. Said Zainal Abidin ini kemudian berkahwin dengan Tun Mengkudu. Nama betulnya Tun Kaisha, anak kepada Tun Jenan. Yang mana Said Zainal Abidin inilah
disembunyikan fakta sejarahnya. Tetapi tertulis ada di dalam buku Belanda, ada juga. Nah, tapi tak jadi satu sejarah yang hebat diwar-warkan kepada kita. Dan ini yang saya sedang tulis dalam buku yang kedua, yang mana dialah memang disahkan oleh oleh tulisan Belanda, dan begitu juga di dalam trombe Sungai Ujong, trombe di Negeri Sembilan, ya. Sungai Ujong tak silap saya. Dan Ulu Muak mencatatkan bahawa bahawa Said Zainal Abidin ini dia bersama dengan Tun Jenal, pok mentua dia. Dia berkahwin dengan anak Tun Jenal. Tun Jenal ni anak Tun Sri Lanang. Dapat anak dia itu Tun Jenal ini dapat anaknya Tun Mengkudu ataupun Tun Kaisyah, berkahwin dengan Said Zainal Abidin, maka melahirkan beberapa orang anak, ya. Antaranya Tun Muhammad Ali ataupun dipanggil Bendahara Maharaja, Bendahara Paduka Seri Maharaja. Dan daripada Bendahara Paduka Seri Maharaja itulah Tun Muhammad Ali itulah dapat anaknya Tun Habib Abdul Majid yang wafat di Jerantut. Dialah yang datang mula-mula ke Pahang, ya, yang datang ke Pahang, yang dikisahkan, ya, pada ketika itu, ketika zaman Aceh ini berlaku konflik, dan ini disahkan, dan saya bersama dengan Ustaz Bakrutullah bila berjumpa dengan Tun Suzana, berlaku konflik bendahara dengan Sultan ini bukan baru sebenarnya, dah lama, ya. Oleh kerana ialah perebutan kuasa, pengaruh penjajah, melaga-lagakan orang Melayu kita, kan, yang menyebabkan ada sebahagian daripada sultan-sultan itu bekerjasama dengan penjajah, ada yang bekerjasama dengan Aceh, menjadi perang tiga segi. Pada ketika itu berlaku konflik, dan Aceh pada ketika itu yang menjadi vasal kerajaan bawahan kepada kerajaan Osmaniyah, yang itu memang tercatat dalam sejarah, telah menghantar ulama-ulamanya, termasuklah Said Zainal Abidin, sehingga ke Pahang, ya. Dan dia mati di Pahang, dipanggil Tun Syahid Pahang, bersama dengan ulama. Di sinilah yang saya cari berapa orang. Dikatakan ada 7 orang Habib. Lain hand dia tak menyatakan, dia kata ada 7, tapi tak tahu siapa dia. Tetapi daripada makam Said Abu Bakar di Temai, itu Said Abu Bakar Temai ini, makam dia itu di antara orang yang terawal lah. Boleh jadi pada tahun 1500, 1600, hujung 1500 ataupun 1600 awal, yang mungkin bersama dengan Said Zainal Abidin. Cuma mereka ni tak tahu marga apa. Ini yang mungkin pelbagai marga lah kita kata. Marga maksudnya apa ni? Kabilah apa? Daripada marga Al-Habsyi ke Azmat Khan ke, kita tak tahu. Cumanya boleh, saudara-saudara boleh pergi tengok makam di Temai. Said Zainal Abidin tu makamnya batu Acehnya itu ialah dia ada 7 beradik. Begitu juga di Kuala Cini. Yang disebut di dalam buku itu ada 7 beradik. Semuanya keturunan Ahli Bait, ya. Dan mereka singgah di Galung, Keramat Galung. Galung itu tempat persinggahan. Ada orang kata kubur dia. Ada 2 riwayat lah besi. Tetapi lain hand kata tempat persinggahan, dakwah dia di situ. Yang menyebabkan orang kampung panggil Keramat Galung bagi hantar benazah zaman dululah. Sebab persinggahan lah. Dan satu lagi di Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, di sebelah apa ni? Keluar. Muazzam. Dipanggil Keramat. Allah, lupa dah saya. Keramat di sebelah Muazzam sana. Di situ dia ada 7 beradik. 7 beradik, ya, iaitu semua keturunan Said, cuma yang dapat dikesan Said Abu Bakar, yang lain tu tak diketahui lah. Dan yang daripada yang saya anggarkan mungkin mereka itu datang bersama dengan Said Zainal Abidin tadi, ya, yang beliau syahid di Pahang, dan berkemungkinan besarlah, ya, daripada mereka inilah yang mengembangkan Islam, dan sejarah mereka inilah tidak ada tertulis
pada tahun 1500 di Pahang ini. Dan tetapi kita lihat pada batu nisan, lihat kepada apa ni, konon Islam dah ditegakkan, konon Pahang itu, konon Islam dan adat Pahang itu telah tertegak. Boleh jadi mereka inilah, dan pada ketika itu konflik bendahara dengan Sultan terjadi yang kita semua tahu. Pahang ini rajanya memang datang daripada bendahara. Asalnya memang Pahang tu lepas tu barulah Johor yang kita selepas daripada itu barulah lahirnya beberapa pendakwah-pendakwah pada tahun 1600 lebih, di ujung tahun 1600 lebih lahirnya seperti itu Tengku Cik Dibelang ataupun Tuk Suji Bilang orang panggil, yang kemudian baru itu pun di antara pendakwah pendakwah yang datang yang diutuskan yang dia daripada Johor. Itu tertulis bagaimana tertulis oleh H.S. Sercombe, menulis bahawasanya di atar Datuk Bentara Kanan Sempena Alam namanya. Itu gelarannya. Begitu juga kita lihat di dalam kisah rakyat Bera, Raja Bangsu. Raja Bangsu ni ada dua teori setakat ni lah yang dapat dikesan. Pertamanya Sultan Abdullah Ma'ayad Shah itu sendiri, yang disebut di dalam tulisan orang putih Sultan yang paling berjiwa rakyat, yang paling pro kepada Aceh, sebagaimana disebut di dalam Hikayat Malik Berdagang. Dan begitu juga Sultan yang paling baik akhlaknya dan sering merantau dan berdakwah sehingga dia berkahwin. Dan ada kata Raja Bangsu itu Tengku Syed Dibelang tu sendirilah. Sebab dia Raja Bangsu, dia yang terkecil sekali daripada adik-beradik dia. Tu Jenal tu abang dia. Jadi mereka inilah yang berkahwin dengan penduduk tempatan kita di Pahang ini. Anak kepada Batin Sangga Alam, Putri Puni Embun. Dapatnya Batin Sibuk di Macang Gelap tu. Dekatlah dengan Pondok Pokok. Kemudian makamnya dekat situ dapat bapa 3 orang anak lelaki. Batin Sibuk, Batin Sungkai, Batin Besar. Kan? Tak silapnya. Yang kemudian berkahwin dengan macam Tok Suji Bilang ataupun Tok Syekh Dibelang itu berkahwin dengan Tok Bakoi. Masuk Islam. Namanya Balkis. Diislamkan, anak kepada Batin Siridun. Jadi di sinilah permulaan kita lihat masyarakat komuniti Islam makin berkembang. Walaupun dah ada masyarakat Islam, tapi bertambah lagi lah masyarakat Islam dengan datangnya tokoh-tokoh ini yang berdakwah, sehingga mereka ini berkahwin dengan penduduk tempatan. Begitu juga datangnya seorang anak raja daripada, walaupun dia raja tapi sebenarnya dia adalah seorang ulama. Tok Tuan ini seorang ulama. Ini disebut Tok Makassar Keraing Haji. Datangnya Raja Ismail Bugis yang membuka pondok di Bangau. Tok Bangau yang menjadi Tok Guru kepada Tok Syihabuddin. Kemudian kita lihat bagaimana datangnya setelah daripada Tun Bandan Petani. Tun Bandan Petani ini yang berkahwin dengan adik kepada Maharaja Perbejelai. Seorang ulama yang berdakwah sehingga ke Sembawa. Jadi kita kemudian Tun macam-macam. Walaupun nama tu tapi mereka, kalangan mereka itu adalah ulama. Tun Sinar Putih, kalangan ulama. Begitu juga datang daripada ulama. Kemudian berdatanganlah para alim ulama daripada Minangkabau selepas daripada itu yang saya sebut tadi, antara yang terawal lah. Yang terawal kemudian datanglah itu Tok Mambang, datang Tok Mengkara. Selepas daripada itu, yang mereka ini pada ketika zaman ini Islam dah bertapak. Membawa ajaran Islam yang dah bertapak dan mereka dah belajar Al-Quran, dah belajar ilmu Tauhid. Kemudian kita lihat cumanya pada ketika itu pengaruh Aceh itu kuat, pengaruh Hamzah Pansuri. Di mana Hamzah Pansuri itu dia pernah belajar sampai ke Lubuk Pelang. Dia belajar sampai ke Lubuk Pelang.
Sehingga ajaran martabat 7 tersebar di Pahang sebagaimana ajaran rasmi bagi kerajaan Aceh itu adalah ajaran martabat 7 ketika zaman Hamzah Pansuri yang menunjukkan bahawasanya Pahang ini pada ketika itu sangat kuat pengaruh Aceh. Al-maklumlah, kita semua tahu ya, Puteri Kamaliah Puteri Pahang itu menjadi puteri kepada menjadi kepada isteri kepada Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam, anak kepada Raja Ahmad Raja Pahang, adik kepada Sultan Abdul Ghafur, anak saudara kepada Sultan Abdul Ghafur iaitu Raja Mughal, menjadi sultan di Aceh yang dipanggil sebagai Sultan Iskandar Sani. Dan pada ketika ini juga diantar ya batu-batu nisan Aceh para alim ulama di zaman dia lah. Dan pada ketika itulah yang kita lihat pengaruh Aceh begitu kuat, terutamanya ajaran martabat 7 yang dibawa oleh tokoh-tokoh yang memang diantar dan diceritakan melalui oral tempatan 40 orang ulama antar sebenarnya pada zaman ketika itu, zaman Sultan Iskandar Muda ya, melalui Sungai Pahang ini. Cuma kita tak dapat kesan siapa. Antaranya Tok Mengkarak lah. Tok Mengkarak ya, boleh jadi, dan beberapa orang beberapa orang tokoh-tokoh yang bersama dengan dia datang untuk menyebarkan Islam di Nusantara, mengemaskan lagi ilmu berkenaan dengan ilmu tauhid. Kemudian oleh kerana ajaran martabat 7 ini banyak disalah faham, oleh kerana maklumlah dia tinggi ajaran itu, level tu tinggi, tak berapa sesuai dengan penduduk tempatan, dan ada orang yang mengambil, orang yang tak sampai kepada tahapnya menyelewengkan agama itu sehingga dipanggil suluk buta ya. Yang menyebabkan Tok Syahabuddin memurnikan balik, membawa satu ajaran yang lebih senang untuk dipahami oleh masyarakat, walaupun asas akidahnya tetap sama ya, tetapi dia membawa ajaran wahdatus syuhud, datan wahdatus syuhud yang lebih memudahkan lagi masyarakat yang tidak boleh dieksploitasi oleh golongan-golongan hak yang menyeleweng, yang mengikut ajaran yang cuba nak mengaitkan ajaran yang menyeleweng ini dengan ajaran martabat 7. Jadi itu yang berlaku, dan yang ini yang boleh yang telah diuraikan secara panjang lebar lah oleh pada Ustaz Zainal tentang Islam di Pahang kita ini, sehinggalah berdatangan para daripada keturunan tadi tu, ulama-ulama yang tadi itu, datangnya ulama-ulama yang seterusnya melahirkan ulama-ulama kadi-kadi, mufti-mufti seterusnya, sehinggalah kepada zaman kita pada hari ini. Jadi itulah kita secara ringkas yang boleh saya terangkan tentang kedatangan Islam di Pahang kita ini. Termasuklah yang saya nak sebutkan, antara yang terawal juga Tok Sentang ya, Tok Sentang. Dia lupa nak sebut tadi nama dia. Yang itu di antara terawal. Tok Sentang ni pada tahun 1720 lebih dia dah pergi haji. Adanya dia hidup awal 1700. Mungkin dia lahir 1600 lebih ya. Di antara orang yang terawal, dan dia daripada masyarakat komuniti India ya. India Muslim. India Muslim yang ada di Cendor, sebagaimana yang ditulis oleh R.O. Winstead, telah ada dan dia telah dibesarkan di situ. Dibesarkan di situ ya. Maknanya dia ni dah menetap di situ, dah ada komuniti India Muslim yang begitu hebat ya, yang sehingga digelar julukan sebagai waliullah, seorang yang keramat, yang hebat, masya-Allah ya. Yang kita lihat membawa ajaran Islam ini, utamanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang bertarikat sebagaimana yang ada di Nusantara kita ini, yang kita lihat bagaimana berkembang ya, daripada beliau inilah kita lihat bagaimana menjadi antara tokoh-tokoh yang terawal yang membawa Islam ke tempat kita ini. Jadi itu sahaja yang saya boleh huraikan tentang kedatangan Islam di Pahang secara ringkas.
Wallahu a'lam. Okay, terima kasih Sam. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah. Bagi mereka yang berminat, bagi mana yang berminat ingin mengetahui secara lanjut lagi, boleh dapati ni buku ni, boleh berhubung dengan Ustaz Redha, nanti boleh terus on dengan dia, boleh terus hubungi dengan dia. Mungkin ada apa nama buku ni masih lagi saya maklum dia dah bersiterhad dalam cetakan. Ya. Kalau ada boleh memiliki. Ya, Tu ya. insya-Allah kita akan luang Dalam masa. Buku ni dalam cetakan ya, oleh kerana cetakan. PKP ni dia lekat sikit. InsyaAllah boleh terus berhubung dengan Ustaz Redha. InsyaAllah masa akan datang kita akan jemput dia balik, kita akan buat seminar. Kalau saya rasa kalau kemungkinan, alhamdulillah kita mohon pada Allah, kalau lepas PKP ni kita akan adakan secara apa namanya live ataupun secara apa bertemu muka mudah direct selalu. Dalam live ni payah juga nak soal jawab apa, tapi dah banyak manfaat yang kita dapat, masya-Allah, tabarakallah, mengenai dengan sejarah Islam tu sendiri. Kalau tengok apa namanya para ulama, kekuatan mereka, para ulama dahulu mempertahankan akidah, para ahli sufi, para ahli tariqah, ahli sufi dalam mempertahankan Islam, masya-Allah. Kita dah bersiaran langsung dah lebih kurang sejam lebih ni, masya-Allah. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Tapi saya tak tengok lagi komen-komen, ada soalan tapi tak nampak. Kalau boleh kita tanya soalan-soalan sikit ya, tapi tak apalah. Mungkin di pertemuan yang lagi akan datang kita boleh bersama lagi Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz ya. Jazakumullah. Mungkin tak makan nasi lagi, tak makan diet malam ni, tak makan. Tak apa. Kita makan rohani. Terima kasih banyak, jazakumullah. Mungkin video boleh diulang tayar, kemudian ada soal jawab tu kita jawab soal jawab dalam Facebook lah. Boleh terus, nanti kita boleh soal jawab Facebook, insya-Allah. Sana dia akan ada soal jawab, kita akan buat soal jawab tu dalam Facebook. Boleh juga kita jawab. Terima kasih, jazakumullah. Saya boleh jawab setakat mampu lah. Kan? Ya. Insya-Allah, jazakumullah. Nakhtim ikhtitam sikit majlis kita, nakhtim jisata alamana wa bisalli wa khususa alamana wa bihabi Umar bin Hafiz kama wajusina Muhammad bin Abdullah bin Ali adil fi kulli khairin wa lutfin wa afiyatin wa ila hadratin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kita doa sikit Ustaz. Ikhtitam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu bagi li jalali wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da ma'suma wa la taj'al fina wa la hawlana wa la ma'na syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma alif qulubana wa wahhid sufufana wajma' kalimatana. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Amin. Al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.